masuk di Erangel. Hmm. Tapi sini kita tunjukkan Geek Aizen. Yap, ini pun satu benda yang kita tak banyak cakap tadi. Sebab Geek Fam pun boleh dikatakan agak clear markah mereka untuk masuk ke dalam Grand Finals dengan markah ini kerana mereka telah menjatuhkan STX untuk waktu ini. Sekurang-kurangnya satu tangga di atas lah. MRP Explorer tadi mengatakan bahawa semangat mereka tidak pudar, malah makin kuat. Inilah BTR. Ini pula ialah pasukan Pygmy yang mencari nombor 1 di dalam carta kedudukan dengan markah yang begitu hampir sekali memecut kedua-dua Sam9 dan Boom. Ian for you, Levi's, Stone, Alva antara player yang tergempar. Healing tergempar, Zeta daripada Void. Erangel. Jangan eja. Okey. Jangan eja, nanti kena bayar. Alah. Kena check balik. Check am. Macam 8.8. Hampir satu markah clear ke atas tim kedua terkuat di sini, iaitu pasukan RRQ. 7.9, 7.9, 7.6, 7.0, 6.5, 6.3, 6.2. So, yang salah satunya dengan 8. Aku rasa lepas ni akan ada collab lah. Seperti ada satu collab antara tim mana? Alter Ego sebenarnya. Alter Ego dan juga satu local brand dekat Malaysia, Homeboys. Bukan Onyx. Onyx dan juga Homeboys ada buat collab kan? So pada waktu ni kita juga ada collab. Malaysia dan juga Void. Ya, Void dan juga Yal ada collab kat situ. 88. 88. Aku suka kau sebab kau faham aku main lawak. Terima kasih je. Adelo akan menjadi best player dekat sini dengan 1.6, diikuti dengan 1.6, diikuti dengan 1.6 dari Gen Force, Zaxi dengan 1.5, Asa dengan 1.6. This is why I say these two teams have very big chance to win the championship. Baik. Because got two player from BTR. Tapi diorang susah dapat placement point. Manakala Adelo ada kat sini satu orang, tapi team diorang balance antara placement point dan juga Benar. ya, so dua ni memang calon-calon. Tapi circle ini akan menguji Yal sekali lagi. Tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Tapi Yal cakap kau letak circle tu atas kepala macam Son Goku pun kami boleh chicken juga. Benar. Yal punya banyak benda yang macam ni circle ni susah untuk ada Yal. Circle ni dekat pulau pula. Susah ni. Yal juga menang. Circle kat Yasnaya, Yal juga menang. Payah. Yal waktu ini walaupun dia bukan mendapat markah yang tertinggi, itu masa lagi dia pegang oleh Infinity kerana Infinity dapat 3 markah tadi dan 1 chicken ketika bermain di Sunhawk. Yal 17 markah, Geek juga dengan 17. Kau perasan tak je, tim-tim yang Malaysia ni yang pergi ke PMGC final lah. Saya bila balik kan, season seterusnya tu memang diorang perform. Ya. Normal. Season pertama lepas dia balik tu, the following season tu memang auto perform. Menarik benda tu. Benar. Yal ni nampak sangatlah ketara. Ya. Cuma Yal punya situasi pelik sikit. Satu je, dia lah first time. Inilah untuk semua tim Malaysia yang pernah pergi PMGC lah. The following season sebenarnya piala yang pertama yang mereka boleh angkat adalah piala PMPLMY. So diorang ni adalah lain sedikit. Piala yang pertama mereka boleh angkat adalah peringkat C terus. Sebab tak ada lagi PMPL kan. So untung untuk diorang lah. Sangat menguntungkan lah untuk mereka. Yang lagi-lagi Yal ni aku rasa, tak tahulah adakah ini peak Euro Lions dengan adanya Jimmy dekat situ. Tapi satu benda lah memang aku rasa yang menggembirakan, sebab Jimmy beberapa kali cuba untuk menunjukkan kekuasaan dia. Sama ni dengan DBD, sekarang dengan Yal, dan di Yal dia punya potensi. Tapi aku tak tahu lah nak cakap. Yal ni kan, dia ada guest star macam mana pun, guest star dia tu akan jadi hebat juga. Sebelum ni dengan Kenny kan, hampir menang PMSL. Sekarang dengan Jimmy, on the way, nampak prestasi mereka sangat-sangat baik dekat PMSL. Dan kalau ini adalah benchmark yang mereka telah menunjukkan kepada kita, ini adalah 95% close kepada Grand Final yang sebenar, sebab yang tak ada dekat sini Sam9 saja. Dan tidak dilupakan juga, touch wood lah, kalau kan dia tak menang, dia dapat nombor 2 ke nombor 5 ke nombor 3 ke. Kali ni Jimmy bukan lone.
Kalau season ni tak jadi, mereka masih lagi ada banyak masa untuk build chemistry dan membina. Ya. Sebelum ni Kenny loan. So lepas loan tu tamat, Kenny kena pergi ke destinasi seterusnya. Mereka tak boleh memperbaiki. Mereka kena reset dengan player yang baru. Betul. Kali ni bukan reset namanya. Dia adalah lebih kepada improvement. Memperkuatkan punya situation kan. Ya, betul. Ya, so situasi kali ini untuk the whole year lah, long term, Yal dalam kedudukan yang agak baik. Ya, betul. Cakap-cakap lah sebab apabila PMSL punya performance masa dengan Kenny tu, ni tak apa, kita repeat. Tapi next season tak ada Kenny dah. Kenny sudah masuk ke dalam Sem 9. Dan pada waktu ini, Yal tak payah fikirkan benda itu. 3 season yang dia akan mainkan untuk tahun ini, dia akan ada option Jimmy tu ada. Dengan Leon pun menunjukkan permainan yang baik. Mungkin inilah dia waktunya untuk Yal menjadi juara di dalam PMSL. RRQ Asa, Snape, No Mercy. 6-4, 16 team. Itulah situationnya pada ketika ini. Snape, Flash ditunjukkan kepada kita juga sekarang ni melakukan rotation ke kawasan bawah. Inilah Huang Jialah bangga pokok. Bikin takut. Sebaik tak meletup. Aku ni benci sekali bawa kereta dalam PUBG ni sebab aku selalu langgar pokok. Baik. Sama lah. Sebab itu aku selalu bagi je. Jen ni pakailah. Bawa lah kita. Aku cuma akan masuk dalam kereta, tukar skin kereta tu, lepas tu bagi orang lain bawa. Ya, sebab aku memang sultan kereta skin. Benar. Huang Ji. Ya. Tapi saya harapkan Sam 9 pula, Yal ni cepat-cepat dapat chicken di sini supaya kita boleh tamatkan game ni, supaya kami boleh pergi makan sebab aku sangat-sangat lapar dan luar ada nasi ayam hari ni. Oh ya, hari ni dia bawa nasi ayam tu. Nasi ayam tu tapi dia bagi pulut kuning. Leon yang merupakan edisi terbaru. Dan banyak Yal sebenarnya yang paling tak perlukan. Sebab mereka mengambil Jimmy tu, aku ingat okey dah, cukup dah sebenarnya kan. Sebab player yang ada semua masih lagi dahsyat. Semua lagi masih dalam peak performance. Dengan Flex ada kat situ, Olio kat situ. Tapi mereka masukkan Leon dan mereka berjaya bawa dia juga. Siapa yang diorang tukarkan dengan Flex? Aku rasa mungkin Olio kot, ya. Logikanya menunjukkan Olio lah. Tapi kalau ada ditukar sesiapa pun tak kisah pun. Olio sedap. Menariknya kat sini tak ada Hill kan. Ya. Masa ada satu tournament dekat Malaysia pada awal tahun ni, sebenarnya Hill yang menang tournament tersebut. Yal nombor 2 tak silap. Begitu Yal menggunakan khidmat Tam. Ya. Dan ya, kuat. Tapi mereka tidak ada sebagai salah satu tim partner pada ketika ini. Ya, banyak jugalah franchise daripada Thailand yang sudah tak tahu adakah tidak relevan ataupun memang tidak ada. Seperti Time Entertainment, Back in Time, Purple, yang kucing tu apa? Snowlings. Lamborghini. Dan Myth pun sudah. Sedangkan Myth tu aku rasa itu adalah franchise Thailand pertama yang aku kenal dalam hidup aku lah. Mereka mengambil Mega Chongkra sekejap, lepas tu dia tak ada dah. Ya, Vampire mengambil Stone dan kemudiannya the rest are history lah. Boom, Yummy, Scar L, Pornbit, M4. 4 player, 16 team, stage 1 permainan. Gerakan akan dilakukan kiri dan kanan. Tiada terlalu banyak aksi pada ketika ni. Eranggal kita boring sedikit awal-awal ini. Rotation menjadi priority. Yal sudah berada dalam circle. Geek Fam betul-betul di pusat circle. Pegang besar circle akan tarik ke arah mereka. Yang meliputi kawasan air yang besar. Dan ini akan memberikan kedudukan yang agak baik bagi Geek dan juga Yal. Sekali lagi Yal, bukan saja ada circle, tapi dia jaga trafik dengan agak baik. Yap, aku target orang 15 markah lagi untuk game ini. Apa 15? Bukan dulu kau target 27 semua ke? Tak tahu nak naikkan benchmark lagi ke tak untuk Yal ini. Kita tengok terlebih dahulu. So, buat waktu ini, kalau daripada Yal perform, aku mungkin akan prefer Geek Fam untuk perform.
Tapi waktu ini Mela akan ditembak bertubi-tubi. Face Clan dalam masalah yang besar. Izzy akan menembak dia. Letupan masih lagi belum berlaku. 2 saja orang yang sudah pun terkeluar dan dua-duanya daripada Face. Menyebabkan mereka dalam keadaan yang agak kritikal. Tapi Face bukanlah satu keadaan yang kritikal di dalam carta kedudukan untuk ke top 16 Grand Finals. Ini tidak ada stakes yang terlalu tinggi untuk mereka. Yang kita pandangkan untuk waktu ini ada 3 pasukan atau 4 secara kasarnya lah. Adakah Infinity berjaya mendapatkan markah yang tinggi? Adakah MRP akan kejar markah yang tinggi juga? Adakah STX akan kejar markah yang tinggi menyebabkan sukar untuk mana-mana pasukan nombor 17 itu menjadi nombor 16? Dan Geek Fam, berapa banyak markah yang dia boleh dapat pada hari ini? Kalau dia boleh dapat dalam 30 markah secara total rasanya. Sebenarnya sekarang dia pun dah rasa agak selamat. Tapi ialah tidak seharusnya terlalu tenang. Kerana air yang tenang bukan yang tiada buaya. Kalau IT takkan dalam tu ada buaya je. Fikir-fikirkanlah. Pick me di satu kawasan terowong. Kalau IT tu biasanya kalau dia mungkin surf kat kondo ada buaya jugalah. Kan? Hah? Betul. Kalau macam contohnya kalau dekat dalam kondo, lepas tu ada air teh yang dihidangkan. Lepas tu nanti dia cakap, boyfriend awak tak marah ke? Oh. Okay. Aku ingat kau cakap pasal buaya tu pasal air teh. Aku tengah fikir cicak jatuh air teh ke apa ke? Oh, saya faham. Sekarang saya lebih memahami Hunter, seorang yang experience bab-bab ni. Macam mana je ayat tu sekali lagi? Ayat yang selalu awak guna? Adakah boyfriend anda tidak marah anda? Tak. Buat macam biasa. Oh, okay. Boyfriend awak tak marah ke apa awak ada dekat sini? Kan, tu mungkin ayat yang digunakan oleh Encik Karido. Berapa banyak perempuan kau guna ayat ni je Sekarang aku lebih memahami kau je. Tidak aku sangka. BTR Satar yang bukan Arif Satar ya. Satar saja. Nama betul dia Alan. Circle masih lagi ke Geek Fam dan juga Yudo Alliance. Infinity ada di tengah-tengah. Ini satu faktor yang besar untuk dilihatkan bagi semua pengira-pengira markah pada waktu ini. Xavier ada di bahagian utara, Boom ada di bahagian tengah untuk mengekal dan mengukuhkan kedudukan mereka nombor 1. Di dalam carta kedudukan mereka tidak boleh dipecut oleh Sam9 sudah, tetapi mereka boleh dipecut oleh Pygmy. Pasukan PMNC Indonesia yang berkemungkinan mengejar mereka juga. Markah Pygmy juga tidak sebegitu besar, 9 yang ada. Di Boom ada 10 markah, so diorang pun ada kenaikan. Tak ada masalah sangat. Boom. Mereka kena perform juga untuk maintain mereka punya mata tertinggi. Untuk mendapatkan maksimum bonus point tersebut. Dan tiada lagi map Sunhawk untuk mereka bermaharaja lela. 61 orang hidup, 16 tim. Tiada siapa yang terkeluar secara langsung. Face Clan paling hampir. Konji juga akan melepakkan diri beliau di shelter. Flash. DP di tangan. 666, nombor favourite untuk banyak player pada ketika ini. Masuk RNJ 666. Yunti, kenderaan merah, digunakan untuk melakukan sedikit aktiviti scouting. Flash belum tak flashy sangat hari ini. Belum lagi ada apa-apa game yang terlalu menarik. Kita baru je bincangkan tadi mereka punya top 4 rate tertinggi dan sebagainya. Yap, memang selalu masuk. Oi. Apa benda dia buat tu? Pelanggaran dilakukan dekat sini. Alah, Flash. One by one. Serah diri. Diorang tak check pun dalam lubang tu ada orang ke tak? Iyalah. Oh, betul-betul angkat tangan doa saja, harap-harap dalam ni tak ada orang. Macam tu je dia langgar, bro. Relax lah. Aku tak rasa diorang patut bergerak dengan terlalu drastik pun kan? Ya. Tak pasti apa yang mereka buat sebentar tadi, mencari tempat ataupun scouting saja. Tapi mungkin ada sedikit miscommunication. Tapi Boom betul-betul capitalize on it lah. Satu peluru pun tak termiss. Ya, betul. Itu akan menyebabkan mereka mengukuhkan kedudukan mereka di nombor 1 itu. Dengan 4 markah diambil ini. Tiada pencabar, tapi untuk Xavier mereka akan dicabar oleh RRQ. Snape dapat 1. 3 saja tinggal untuk Xavier. Tadi pun mereka melakukan satu kesilapan
dalam mereka punya pelanggaran kali ini. Masih lagi berterusan, RRQ akan berdekatan dengan Xavier dan satu lagi pasukan Vietnam iaitu STX berdekatan dengan mereka. Snip, Soaz cuba menyerang balas terhadap Nerpeco tetapi tidak mengena. Schweppes akan dijatuhkan oleh Alter Ego. Tiada pertandingan pasukan Malaysia lagi yang berlaku sebab pasukan Malaysia dua-duanya berada di tengah-tengah circle. Tapi adakah perkara ini masih berterusan? Jawapannya ya. Dengan Yal mendapat hujung circle dan ini sebenarnya adalah kedudukan yang lebih enak untuk Yal. Kita nampak kecemerlangan mereka semuanya di hujung circle. Dan keduanya tim kat tengah-tengah circle ni pun banyak yang hilang player, kena colik dan sebagainya. Demonstration ni ditunjukkan oleh Xavier sendirilah. Ya. Ada di tengah-tengah circle tak bermaksud sukar untuk dijatuhkan. Lagi senang untuk dijatuhkan kerana terlalu ramai yang mengelilingi mereka. Betul. Dan sekarang ni mereka hanya tinggal 2 orang player semasa rotation masuk. Tadi kita dapat Lamborghini dijatuhkan tapi Mela bertahan dengan lama tapi akan dikeluarkan tiada mata untuk beliau untuk round ini. Ya. Dan 3 player rakan-rakan semua terbunuh sedikit awal. Ya, tapi untuk Thailand ini tidak menjadi apa-apa berita sedih ke apa benda ke kalau Vampire rata maupun Face pun rata. Kita keluar lantak. Yang paling penting ialah Infinity. Infinity ada 21 mata secara total. MRPX menyedari perkara ini. Dia melihatkan kill feed untuk Infinity sudah pun bergerak. Jadi mereka pun perlu proaktif untuk mencari markah sama ada dari segi elimination untuk memastikan defisit markah tidak berlaku terhadap mereka. Dan dia akan dapat 3 sekarang ini. Oh, habis rata pick ni. Tiada mata penyingkiran juga. Banyak tim keluar dengan kosong. MRPX ada 3. So ada yang tengah berpeluh-peluh. Kerana mereka hanya ada 1. Tapi again, dia pasal berapa banyak mata yang mereka boleh besarkan setiap round. Ya. Sebab mata perbezaan tadi sudah 16 kan. So, sekarang ni jadi 18 tambah 2. So Infinity hanya kena make sure setiap round net positif. Kalau net negatif, negatif to minimum. Okay, sekarang ni kita lihatkan Yal melanggar kawasan dipegang oleh Void. Tapi adakah mereka nak lepak dekat sini yang terlalu lama kerana ni kawasan circle. Tapi dia betul-betul berani masuk dalam gitu saja. Tapi masih lagi terbakar. Terkena satu grenade tangan punya Kuisan berjaya untuk di knockdown. Satu lagi grenade akan dimasak. Cuba untuk dibaling ke kawasan luar itu. Untuk mendapatkan Leon secara kekal. Letupan itu cukup. Tidak, sebenarnya Flex yang akan mendapatkan mata penyingkiran pada ketika ini ke atas Void. Void akan bertemperan lari daripada kawasan tersebut. Manakala bagi Yal yang di knockdown boleh dipegang. So mereka akan bangkit semula dengan 4 player. Apa yang nampak, apa benda yang Yal buat macam nampak kesilapan pun. Sebenarnya bukan kesilapan tetapi satu pemilihan untuk mereka lakukan. Tapi di kawasan bawah itu satu akan dijatuhkan. Dan tiada backup. Mereka akan hilang satu secara kekal dan itu adalah Flex. Ya. Tapi sebenarnya memang relevan untuk dia berada dekat sini sebab mereka pun kena masuk dalam circle selepas ini juga untuk Yal. Tetapi Yal sudah pun menunggu di pintu depan. Jadi mereka telah mengetahui perpindahan berlaku antara Void ke bahagian ini. Yal ada 2 markah menyebabkan sekarang ni mereka ada 19 markah secara total. Dan untuk Geek akan bermain pasif sedikit. Mereka ada circle, mereka tidak perlu berganjak ke mana-mana. Megatron belum terlalu aktif, kosong mata daripada penyingkiran. Tapi sekarang ni mungkin akan menyingkirkan tim yang paling memerlukan mata. Infinity Lobby terbunuh sudah. Yang kedua juga akan hilang. Infinity tinggal 1 saja yang sihat. Lagi 1 nyawa terlalu rendah. MRPX akan tersenyum lebar kerana mereka sekarang ni atas untuk game inilah. Tambah 2 markah atas Infinity. Circle seterusnya tarik ke bawah. Geek Fam dapat circle. Kemasukan Yal nampak okey. Geek Fam bukan itu saja, bukan saja dapat circle, malah mereka berada dalam circle yang jauh lebih enak berbanding dengan pasukan Xavier. Xavier macam kau cakap tadi, dia duduk dekat bahagian tengah-tengah yang semua orang boleh tengok daripada mana-mana sekalipun. Void nampak gayanya sudah pun hampir diratakan. Satu telah dikeluarkan. Yal akan dapat satu lagi mata penyingkiran. Maxis akan cuba membalas balik tetapi dia akan dikeratakan oleh Play Zone ataupun Blue Zone dan tapi Void akan rasa sedih dengan apa yang berlaku. Betul-betul digagalkan permainan ini oleh Yal seorang sahaja. Daripada kawasan terowong shelter, di luar shelter dan juga akhirnya zona memakan beliau sahaja. Yal bermain dengan cemerlang sekali lagi di air angle ini. Sudah pun ada 3 mata penyingkiran di dalam tangan. Tak nampak seperti mereka akan slow down walaupun kehilangan 1 player sebentar tadi. Malang untuk Flex lah, playtime dia sikit. Ya betul lah. Tapi dia memang tunggu di kawasan yang sepatutnya
mudah untuk beliau, tapi beliau tak pegang DBS. Dia bermain M4 pada jarak yang dekat, jadi mungkin itu yang menggagalkan sedikit. AE sampai ke dalam bulatan, tapi ialah bulatan berisiko tinggi juga. Memang bulatan yang risiko paling rendah dipegang oleh Geek Fam sebab dia ada compound dekat dalam circle itu. Kebarangkalian untuk mereka dapat nombor 2 dan ke atas sekali lagi sangat-sangat tinggi. Au. Oh yo. MRPX yang kedua di knockdown, yang kedua akan terbunuh. Yang ketiga sekarang ni juga akan di knockdown dan terbunuh. MRPX baru saja 2 poin di atas Infinity. So ini adalah situasi sukar sebab diorang belum lagi ada masa placement dan akan ditekan pula oleh Talon. Letupan akan berlaku, tak kena. Tak berada di belakang batu tersebut. Masih lagi akan berdiri player daripada MRPX, player tunggal. Yang setakat ini sudah pun ada 3 mata daripada ni. Untuk dapat placement dia kena harapkan 4 tim terkeluar terlebih dahulu sebelum mereka. Hazel ada 3 butir grenade berdekatan dengan Talon. Tapi dia akan disandwich oleh Yal. Yal nampak dia menembak, ada peluru menuju ke arah Hazel. Hazel akan berdiri belakang semula, ada peluru di lantai, tidak akan mengutip peluru tersebut. Pack semua dibuang, tapi BTR akan melanggar AE. AE berjaya dapat 1. Zaxi mendapatkan semula Hans for you. Satari knockdown pula oleh Rosemary. 3 orang di knockdown untuk BTR, tapi Rosemary dijatuhkan semula. Ada Infinity Logan yang nampak mengambil peluang, tapi Logan sudah pun dibunuh. So tiada lagi Infinity dalam permainan ini. Yap. MRPX tentunya akan bergembira sedikit dengan situasi yang dipersembahkan kepada mereka. Tetapi untuk AE belum lagi boleh menyelamatkan rakan. Datang pula Snape, RRQ akan meratakan AE. Kalau tembakan ini tepat, yang mana memang akan menjadilah. Sudah pun sampai ke top 9. Sikit lagi akan ada 1 markah. 2 pasukan Malaysia berada di sini dengan skuad yang agak baik untuk mereka. Ya, dan Infinity juga dapat 1 tambahan mata dengan pembunuhan ke atas Rosemary itu. Walaupun sedikit delay, sekarang mereka ada 2. So, sekarang net change positif untuk MRPX hanya 1 sahaja. Ya. Dia kena bertahan sedikit lama untuk naikkannya 2. Kalau dia boleh bertahan sampai tempat yang ke-8 supaya dia ada sedikit placement point. Tapi zone seterusnya rasanya tak akan berpihak langsung kepada dia. Memang tak akan. Circle ke Geek Fam. Geek Fam kalau chicken dekat sini boleh tutup mata, boleh cakap mereka sudah lepas. Ke grand final, tak perlu risau langsung. MRPX dan juga Infin sahaja akan menjadi 2 tim yang akan bertarung untuk slot. Yang lainnya semuanya adalah mengenai bonus point. Vampire dapat 1, Team X sekarang ini dijatuhkan 1 orang. 2 akan dijatuhkan sebenarnya, dibunuh oleh RRQ. Team X tiada mata penyingkiran juga untuk diri mereka, dominating sekarang ini untuk RRQ. Kalau Team X perform macam gini, straight dia pun boleh dikejar. Ya, dia akan dikejar dan ini akan menjadi masalah kalau MRPX dapat naik markah ke atas pasukan X. Jadi maksudnya yang menjadi buffer untuk dikeluarkan ke nombor 17 adalah mereka. Kalau Infinity masih lagi berterusan dapatkan markah yang banyak. Benar sekali. Dan mereka kena baling dengan 1 grenade tangan yang akan mengeluarkan mereka tanpa apa-apa masa. Tak main round ni. Yap. Kosong. 2 kali sudah kosong markah. Mungkin 3 kali. Tak perasan sangat untuk STX. Tetapi mereka adalah pasukan yang akan terancam dengan adanya MOF GPX dekat sini. Infinity masih lagi menjadi ancaman dan ada lagi 3 game berbaki untuk dimainkan. Infinity perlukan buat waktu ini hanya dalam 20 markah. Kalau STX main macam ni hari-hari, 20 markah, dia tak payah fikir kejar MRPX. Tak payah kejar MRPX, kejar Team X je. Ya, 29 gap antara mereka berdua pada ketika ini. Yang kedua-duanya pun sudah pun dikeluarkan secara langsung. Sekarang kita lihatkan Nuzi. Team X ni untungnya 1. Sekali yang dia lepas ke Sunday tu, dia perform. 44 poin tu tinggi. Betul. Tapi itulah. Sekarang ni dia tengah tak perform langsung. Mungkin dia rasa awal-awal hari ni tak apa, biarkan Geek Fam dengan biarkan MRPX bergaduh sama sendiri bersama dengan Infinity. Rupa-rupanya mereka yang menjadi bangsa sebab Geek Fam akan dapat markah yang banyak dekat sini. Tak kira macam mana pun 2 markah sudah ada dalam tangan. Dan tak nampak macam mereka akan dapat markah yang kecil sebab mereka ada compound. Tapi baru jadi knockdown 1 orang dengan balingan grenade tangan. Boom. Mendapatkan Audrey. Tengah lihatkan kalau pemegangan sempat untuk dilakukan. RRQ cuba pergi ke kawasan yang dipegang oleh D. Xavier. Letupan akan berlaku, kenderaan meletup. Mendapatkan 2 player daripada RRQ. Kawasan tengah yang dikawal oleh D. Xavier sekarang memberikan sedikit hasil walaupun tinggal 2 orang player sahaja. Vampire dominating, 5 mata penyingkiran untuk mereka.
Talon mendapatkan RRQ. RRQ dikeluarkan tanggal ke-86 atau penyingkiran. Nuzi mendapatkan RRQ di situ juga. Jadi sekarang MRPX Hazel rata nombor 7. Oh, satu je So markah. net positif 2. 4 markah total untuk MRPX. Tapi belum lagi dalam keadaan yang agak selesa untuk MOF. Nuzi juga akan dijatuhkan. 3 markah untuk semua orang yang berada di sini. Dengan masih lagi 2 pasukan Malaysia. Talon saja yang memiliki full squad, yang lain ada 3. Kalau Talon dapat circle selepas ini, kebarangkalian mereka untuk menang sangat-sangat tinggi. Geek Fam kalau dia dapat circle, dia pun ada peluang kemenangan yang agak besar. Tapi untuk Yal, tinggal satu player sudah pun dijatuhkan. Geek Fam dapat circle yang terbaik di dalam pasaran sekarang. Benar sekali. Tapi berjaya untuk di knockdown. Boom, betul-betul ada masalah dengan Geek ke apa entah. Dari tadi grenade-grenade mereka memang betul-betul kena sasaran. Tapi Ponbit nyawanya rendah. Paling-palingnya grenade dilakukan kiri dan kanan. Snipe juga ke masa satu. Tembakan daripada DBS Damrut ke atas kenderaan bergerak. Berjaya dapat satu. Membunuh secara kekal. Dan sekarang ini Damrut lompatan dilakukan. DBS S12K akan combo di sini. Package deal untuk anda dideliver oleh seorang Damrut. Rata, boom. 4 mata penyingkiran, compound, dipegang seerat-erat yang boleh. Jadi jahat je dengan mini dia. Ya. Aku dah cakap Misery punya mini ni memang sungguh. Aku tak nak cakap benda-benda lain, jahat cukup lah. Ya, betul. Tapi Talon akan berlawan dengan Geek waktu ini. Tetapi hari ini memang hari yang super positif untuk pasukan Malaysia. Sentiasa mendapatkan markah di Xavier ini betul-betul dekat. Dah sampai top 3, sampai juga ke dalam circle. Sampai juga ke dalam compound yang diinginkan. Parking apa tu nama dia Fast and Furious di situ. Tapi Parajin berjaya dapatkan Aizen membunuh secara kekal. Di belakang kita nampak Neti baru je naikkan nyawa. Tembakan daripada Snipe mengenai sasaran. Player yang selalu ditinggalkan di kawasan zona biru kali ini akan bermain di kawasan depan. Misery. Habis peluru kau. Habis peluru, tidak dapat menembak. Tapi mini auto si Misery ni kena bagi award rasanya. Sungguh menakutkan. Ya benar, Axel cuba untuk masuk ke dalam MG3 masalahnya. Tapi peluru dia pun nak habis, dia akan reload terlebih dahulu. Untuk memastikan tidak jatuhkan oleh Geek Fam masih lagi ada 2 orang untuk diguna pakai. 2 lawan 4. 2 lawan 4, grenade tangan akan dibaling, terkena pada Damrut. Tapi Axel juga akan dijatuhkan oleh Snipe semula. 1 lawan 3. Snipe cuba menembak, berjaya untuk dijatuhkan dekat situ. Winner chicken dinner. Talon. Ya, tapi Geek Fam super konsisten sekarang ini. 2 game nombor 2. Rasanya memang dah tak ada ragu-ragu dah. Geek Fam dah confirm lepas lah. Tak perlu dirisaukan oleh peminat-peminat tim G. Tim G. Yap, mereka akan main dengan cukup cemerlang. Winner chicken dinner. Tahniah kepada tim G dan juga of course kepada Talon mendapatkan winner chicken dinner. Yang menariknya somehow Yal ada juga dekat situ di dalam top 4. Apa dia buat? Ya, Stats menunjukkan mereka mendapatkan elimination yang begitu banyak, 13 untuk mereka, 23 markah secara total. Misery macam kau cakap, dia punya mini 14 ni terlalu dahsyat, tetapi damage terbesar kali ni diambil oleh Axel dalam banyak-banyak. 615 dengan M4 16, 4 elimination. Talon menunjukkan kebangkitan waktu-waktu akhir antara tim Indonesia yang sekarang ini tengah perform selain daripada Bertron. RRQ hari ni game diorang slow sikit sebab secara overall mereka ada average point lebih daripada 41 minggu. Untuk kita punya Sunday sekarang ni jauh sedikit untuk mereka mengejar average point yang mereka pegang untuk 2 minggu tersebut.